Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad an-nabiy al-amin wa ala walidayhi wa alihi wa ashabihi wa ahibbaihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hatta yarda alaina sayyiduna Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahan keampunan, kerahmatan, keredaan Allah. Kita sama-sama berada pada malam ini dalam majlis ilmu pada malam yang mulia, malam diberkati, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan hamba-Nya yang sentiasa mentaati Allah taala, mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, bila dulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis tadi dan kepada pengurusi surau, ahli jabatan kuasa surau, tuan puan muslimin muslimat sekalian yang memberi kelapangan kepada saya untuk bersama pada malam ini. Jadi mudah-mudahan dengan masa yang ada ini kita manfaatkan, kepada amal ibadah, kepada gerak kerja, kepada tanggungjawab kita terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Termasukkan. Jadi sebelum kita bincangkan mukadimah pada malam ini, yang mana kita tahu kita akan bincangkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ismail bin Sulaiman. Asal sekampung dengan Cik Ibu Azman. Ibu sini kan, Cik Ibu Azman, asal Mama Anu. Kalau ada tak ada, tak nampak dia ni. Sekampung, sekampung sekelas masa sekolah rendah di Selangor, tempat Kelantan, kan? Tapi hari Jahanam dia hilang dah ke mana, saya pun hilang dah ke mana, kan? Pada masa itu kami rapat lah, main bola sekali, main hebat lah masa itu, kan? Kampungnya kawan antara kampung-kampung sekolah masa itu memang hebat. Tapi akhirnya lepas habis Jahanam dia terus masuk sekolah menengah, saya sekolah agama, ya? Saya sekolah agama pada masa itu di Kelantan. Zaman-zaman itulah orang tak minat di sekolah agama, kan? Tambah lagi pakaian masa itu baju putih seluar hitam, sokok hitam. Orang kata sekolah tak teacher, kan? Orang tak glamour lah pada masa itu. Saya dan beberapa orang kawan-kawan dia lah belajar sekolah agama yang mana pada masa itu tak ada pun, kan? Di situlah kami berpisah sehingga 2-3 tahun lepas dia call saya, kan? Pokoknya dekat Bali, abang itu tak jumpa, kan? Saya belajar habis bersekolah ke Masjid Hasil, tempat Kelantan. Kemudian sambung ke sekolah agama Ustaz Al-Arifin, Tumpat. Kemudian sambung sekolah agama Muhammad Al-Rabu. Dan seterusnya saya sambung ke Azhar Mesir
dalam bidang bahasa Arab. Kemudian balik mengajar Kejang Jais. Saya sambung juga lagi dalam di Yusmaya dalam bidang dakwah dan pembangunan insan pada masa itulah. Tetapi kini saya bertugas di SMK Taman Jasmine 2 Kajang. Sehingga ini 12 tahun lah selepas saya bertugas mengajar di Jais selama 9 tahun. Okey. Jadi asal Kelantan dah kahwin lah. Baru menyambut hari bulan tahun saya, hari guru 16 Mei 1996. Maknanya buat kan. Orang kata saya ni awet muda. Kawan saya jumpa kan, bapa saya jumpa semua berubah berapa. Saya tak berubah lagi. Saya kata awet lama tu muda lah. Kan? Awet yang sentiasa awet, tambah tua, tambah kedua kan, tambah jauh, tambah letih, tambah sakit badan, biasalah. Kalau 40 ke atas tu kita taubat-taubat banyaklah. Jadi awet tu memanglah bertambah rumput, tapi muda tu tidaklah. Taslan saya berkahwin, alhamdulillah pasangan saya tu saya kahwin di Azhar Mesir. Anak saya ramai, agaknya berapa? 10 orang. 10 orang. Isteri yang pertama. Yang marah pula, yang marah, yang buat. Itu bahagian saya kan. Saya pun tak nak macam ni kan, tapi ujian Allah Ta'ala yang jumpa saya pula kan, nak pasal lebih jangan. Kalau terpasang macam mana? Kalau dah pasang lagi. Kalau dah pasang lah. Kalau dah buat apa boleh buat, kalau tak buat jangan buat lah. Kalau dah buat lagi. Okey. Jadi saya kahwin di Azhar Mesir dengan belajar daripada Negeri Sembilan. Kemudian balik Mesir lah, bekerja sini lah. Orang saya pun ustazah juga. Kemudian tak jalan kahwin pula. Itulah ujian saya kan sebagai seorang ustaz lah. Kita ni ustaz lah, saya ustaz sebab kita ustaz ni tidak sesuai macam orang lain. Pergi mengajar, mengajar kesonakan kita ni isi kita lah. Kan kita tak ada lawa tak keluar. Jadi alhamdulillah lah. Orang saya sendiri yang jumpa ni dan kahwin lah pula. Dapat 3 orang lah pula. Jadi 13. Setakat ni lah. Alhamdulillah anak saya pertama kedua, tiga, keempat lelaki. Ke-10 lelaki itu usia pertama lah. Alhamdulillah yang pertama di Azhar sekarang ini mungkin 8 yang dah habis lah. Anak yang kedua di musim di tahun akhir juga, tahun lepas akhir ni. Anak yang ketiga di kuis mudah-mudahan. Yang keempat baru di apa ni nak mencuba masih sambung lagi wastam di Mahad Hafiz Sains di Kelantan. Dah habis Hafiz masuk buat apa ni Islam untuk saya jangka dia mungkin ke Muslimah Lidah lah agaknya. Yang ke-5 perempuan. Yang ke-10 kamu dia 6 tahun lah kalau lelaki. Yang pertama mana isteri pertama 5 lah 10. Jadi isteri kedua 3 orang ya, perempuan lelaki 2 orang. Rumah pertama saya di dekat Surah Jurnalis. Tahu kan? Rumah saya kedua di Surah Baru. Rumah kampung lah. Kau tahu di Bukit kan? Kota Canai Raman kan? Belakang tu rumah saya rumah kampung. Yang terkejut macam tinggal kan? Buat sikit kan? Di Bukit pun gerai Pak Mentua saya lah. Saya buat pada abang tu lah. Okey. Jadi puan-puan jangan marah saya lah. Sebab ada puan tak suka kan. Okey. Tapi itulah takdir Allah Ta'ala kepada saya. Dan selain daripada itu saya bertugas di SMK Taman Jasmine 2 Kajang, terlibat khusus dengan JPN, Jabatan Pelajar Pendidikan Selangor, dengan tugas-tugas khas dakwah lah, sebagai Direktur Utama Dakwah Jabatan dan sebagai Ketua Tetap Dakwah di daerah Ulangan di sini ya, yang buat program-program dakwah termasuk mereka pelajar lah, pelajar yang hakko, yang degil ya. Yang tak solat kita ambil masuk hutang, kita ikat dekat kubu dan timur. Berani tak berani kan? Itu kerja saya tu, kerja pokok dakwah. Dan
Saya sebelum di SMK Majlis V2, saya dipostingkan di SMK Palu 4 Kemas di 9. Tapi tak lama, 4 bulan tu kita tarik balik sini. Ya. Di sini dah 12 tahun juga lah. Alhamdulillah. Jadi itulah, selain daripada saya mengajar resmi sekolah, saya juga berceramah lah malam dan apa-apa saja yang Allah Ta'ala takdirkan untuk saya. Okey, rasanya boleh ya. Dan saya dah beritahu tadi, bidang saya ialah bahasa Arab, bahasa Arab. Tetapi bila balik ke Malaysia ni lebih kepada bidang lain pula kan. Sama-sama belajar akidah, sama-sama belajar di fiqh, tasawuf. Yang masyhur ialah tasawuf lah. Kami menerima ilmu itu daripada para guru kita di Mesir, dan kebanyakan saya belajar tasawuf. Setakat tasawuf saya didik dari segi amalan-amalan supaya betul perjalanan itu. Dan itulah untuk hari ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan perkenalan kita ini sebagai titik tolak untuk kebaikan, insyaAllah. Okey, dan sekalian, jadi berbalik kita kepada kitab sirah. Ada 2 kitab dengan saya. Satu kitab yang tuan-tuan boleh beli di Syabab, memang ada terselapnya. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kitab Arab diterjemahkan, iaitu bermakna cahaya abadi riwayat hidup Rasulullah SAW. Di antara kitab yang masyhur jugalah, yang dikarang oleh seorang ulama di India. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu untuk kemudahan kita. Banyak kitab sirah yang lain. Saya cari kitab fiqh sirah karangan Syekh Dr. Muhammad Al-Buti. Tapi banyak dijumpa juga ada terjemahan. Itu saya lebih talqid, lebih halus dan lebih menguraikan isu-isu yang berlaku. Tapi tak apalah, kita ni sebagai asal dia lah. Dan untuk kita bincangkan, ada 2 tafsir terjemahan kitab sirah Ibn Hisham. Itu lebih lama kitab tersebut. Juga di antara kitab sirah yang terbaik. Jadi saya pilih kitab inilah. Tuan boleh tengok mudah untuk dapat kita ini. Saya cari-cari pun ni dapat harga RM50 lah, harga dia kan. Cari kita. Dan kitab yang kedua daripada saya ini bentuk layang-layang yang baru diterjemahkan daripada kitab Arab, tapi lebih kepada khasais Muhammadi, ciri-ciri keistimewaan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita ini dibincangkan dalam seminar yang pertama dan khutbah disampaikan oleh Dr. Al-Askari di Mesir, yang mana dia diketengahkan oleh Jamu Isa Muhammad, keluarga dan Tarawi di Mesir, keluarga Rasulullah SAW. Yang mana saya semasa di Mesir, bukan dalam 10 tahun saya kat Mesir, 9 tahun lebih lah, hampir 10 tahun, saya dididik oleh keluarga Al-Imarah, iaitu keluarga Rasulullah SAW yang amat mempertahankan Nabi SAW, sebab mereka merupakan silsilah daripada zuriat keturunan Rasulullah SAW. Mereka banyak menceritakan keadaan Rasulullah SAW, apa yang sebenarnya kita boleh tahu mengenai Nabi SAW. Jadi kitab ini ringkasan daripada kitab Arab yang diterjemahkan oleh saudara kami, ikhwan-ikhwan di Singapura, dan kami gunakan kitab ini untuk kuliah-kuliah yang lebih khusus kepada khasais an-nubuwah ataupun berkaitan dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang wajib kita tahu. Dan saya buat kesimpulan di sini, saya akan guna kitab ini dulu sebelum kita bincangkan sirah. Sebab sirah ni bila sebut sirah, orang beranggapan sirah itu sejak Nabi lahir sehingga Nabi wafat. Pada fatrah kedudukan Nabi dalam 2 masa. Fatrah semasa Nabi di Mekah selama 13 tahun, dan setelah Nabi berada di Madinah selama 10 tahun. Jadi cerita itu yang dia semakin kita dengar, sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat. Tetapi yang ada pada saya ini, kitab ini, ia menceritakan mengenai khasais itu. Kita nak macam mana sekalipun, sebelum kita bincang kitab sirah Nabi, kita kena kenal diri Nabi. Kita kena kenal siapa Rasulullah SAW.
Sebab ramai orang cerita bab sirah-sirah cakap tu je, cakap cerita masuk kanan keluar kiri, tapi tidak di sini Nabi. Kita nak supaya Allah Ta'ala jelaskan Al-Quran Karim, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam diri kamu itu ada Rasulullah. Apa maksud itu? Ini perlu sangat, sebab kebanyakan umat Islam pada hari ini dengan berbagai pandangan, berbagai manhaj, berbagai kaedah cara dalam hidupnya, berbagai pandangan, berbagai jamaah, masing-masing mengatakan mereka beriman dengan Nabi, masing-masing mereka mengatakan mereka pertahankan Nabi. Tapi bila kita selidiki, tidak ada Nabi di dalam jiwa mereka. Hanya Nabi itu mungkin mengucap kalimah syahadah sebagai seorang Rasul. Mungkin Nabi itu sebagai, bagi dia, sebagai cerita-cerita sejarah sahaja. Mana kita nak baca kitab sirah ini. Mungkin Nabi bagi mereka ialah sunnah-sunnah Nabi sahaja. Mungkin Nabi bagi mereka sebagai seorang ketua negara Islam, atau Nabi sebagai ketua keluarga, contoh-contoh akhlak, sakai itu sahaja. Tapi tidak ada di sini. Maka kita ini kita akan bicarakan bagi Nabi SAW, bagaimana supaya Nabi itu ada di sini. Penulis kita ini iaitu Sumul Amir Al-Fa'ali dan Darawi, keluarga Rasulullah SAW, yang saya belajar dengan keluarga Al-Imarah ini, keluarga Rasulullah ini, menitik beratkan soal di mana Nabi, di mana Rasulullah SAW. Sedangkan Allah jelaskan dalam Al-Quran Karim, di antaranya wa'lamu anna fikum Rasulullah. Surah Al-Hujurat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam diri kamu itu ada Rasulullah. Dan soal Al-Baqarah Allah jelaskan, fa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Maka bagaimana kamu kufur ada ayat-ayat Allah, sedangkan kamu baca ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, sedangkan dalam diri kamu itu ada Rasulullah. Mana macam ni nak dihuraikan balik. Kalau kita tahu setelah jatuhnya kerajaan Utsmaniyah di Turki, umat Islam telah kehilangan kekuatan. Maka lahirlah di kalangan umat Islam taifah, jamaah, golongan-golongan yang berbagai-bagai bentuk pendekatan untuk balik semula kepada Khalifah Islamiyah yang telah hilang, yang telah musnah. Maka lahirlah beberapa kumpulan yang besar-besar, kita namakan jamaah Salafiyah, atau kumpulan yang kedua jamaah Jamaah As-Sufiyah, golongan yang ketiga jamaah Hizbus Siyasiyah, parti-parti politik, atau golongan yang keempat dengan nama Ta'awun Al-Iqlimiyah pada badan kebajikan setempat, yang mana mereka bentuk lahir balik untuk mengembalikan kekuatan umat Islam yang sudah terungkai. Maka di sini kita lihat kenapa umat Islam pada hari ini tak mampu untuk balik kepada kesatuan mereka, seperti mana baliknya mereka kepada zaman Nabi SAW. Perlu kita tahu. Maka bila kita kaji balik, kita lihat balik rupa-rupanya peranan Zionis, peranan Yahudi, semenjak larinya dakwah Nabi SAW, dibangkitnya Nabi SAW, di mana kita tahu Yahudi dah tahu dah kebenaran Nabi SAW. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhi lakafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Sedangkan mereka Yahudi sebelum bangkitnya Nabi SAW, tiap kali ketika mereka berperang, mereka nak kalah, mereka yastaftihu, memohon pertolongan Allah Ta'ala dengan berkat Nabi yang akan dilahirkan di akhir zaman itu. Maka mereka buka kitab Taurat, di sana ada nama Nabi Muhammad SAW, dan mereka letak tangan, unsurna ya Allah, menangkanlah kami ya Allah. Tapi bila datang Nabi SAW, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih, bila datang Nabi SAW yang mana mereka kenal Nabi, kafaru bih, mereka ingkar, tak terima. Sebab mana Nabi itu dia bermasalah. La'natullah 'alal kafirin, maka laknat Allah pada orang kafir. Di situ mulanya gerakan merosakkan umat Islam. Kita tengoklah sejarah 14 kali usaha untuk membunuh Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak berjaya. Tetapi mereka berjaya memecah belahkan sahabat Nabi SAW.
Maka lah yang ketuanya Ibn Saudah atau kita panggil Abdullah bin Sabah, yang mana dia lah perancang utama di kalangan Yahudi untuk usapkan, untuk bunuh Nabi SAW, tapi tidak berjaya. Tetapi mereka berjaya membunuh sahabat-sahabat Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq diracun, Umar dibunuh, Osman juga dibunuh oleh Fatimah, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, termasuk Sayyidina Hussein di Karbala dibunuh. Semua itu antara daripada Zionis. Kita kena ingat. Maka di sinilah serangan Zionis bermula sehingga hari ini. Maka kata guru saya Suhaimi Al-Fat Ali menulis masa dia pergi ke Indonesia, dia masuk sebuah gereja, dia tanya padri yang Kristian, bagaimana gerakan kamu di Indonesia? Maka kata padri tersebut, kami berjaya mengkristiankan 1000 orang setahun. Bagaimana di Indonesia? Mereka mengatakan susah nak masuk ke Malaysia, bahawa misalnya cepat pukul dalam keadaan. Tapi kata padri tersebut, kami pastikan golongan-golongan kumpulan Islam sana berkelabah sama sendiri. Bila kita berpecah belah, mereka akan kuasai, mereka akan masuk. Maka itu yang saya lihat berlaku pada hari ini. Jadi tuan-tuan sekalian, berlaku yang kali ini sebenarnya adalah daripada Zionis, yang mana kita lihat gerakan Yahudi yang paling besar sekali ialah mereka telah mengiklankan i'lan bimautin Nabi, iaitu mengiklankan matinya Nabi. I'lanu bimautin Nabi, mengiklankan Nabi dah tak ada dah. Nabi dah mati dah, tak ada kaitan dengan kita, tak ada peranan dengan kita. Itu adalah pandangan Zionis. Maka mereka mematikan Nabi dalam jiwa umat Islam. Mereka serang umat Islam dengan berbagai serangan. Maka kata guru saya, sekali satu rancangan propaganda Yahudi untuk merosakkan umat Islam, 40 program ataupun mana kita nak membasmikan, kita nak menghapuskan serangan Yahudi tadi, 40. Maknanya program kita buat baru dapat menghapuskan satu propaganda yang dilakukan oleh Yahudi. Jadi kita kena kenal keadaan tersebut. Maka i'lan bimautin Nabi, mengiklankan matinya Nabi dalam jiwa Muslim, mereka telah berjaya. Bila dikeluarkan Nabi dalam jiwa umat Islam, maka umat Islam lemah, umat Islam dikuasai. Umat Islam tidak ada kekuatan, walaupun mereka hebat, cakap hebat, ceramah hebat, tapi sebenarnya haba'an mansur, mereka lemah. Sebab apa? Mereka tidak bersatu. Bila hilangnya Nabi dalam jiwa umat Islam, i'lan bimautin Nabi, mengilangkan matinya Nabi dalam jiwa umat Islam, maka apa berlaku? Maka banyak datanglah pemimpin-pemimpin lain, ketua-ketua lain masuk dalam jiwa umat Islam. Datanglah bintang-bintang pujaan mereka masuk dan tu anak-anak umat Islam. Umat Islam tidak lagi contohi Nabi SAW. Umat Islam tidak lagi beriktidak ikut ambil teladan terhadap Rasulullah SAW. Maka mereka telah membesarkan yang lain, meletakkan pemimpin lain dalam hati mereka, meletakkan kekasih mereka dalam hati mereka. Pada masa itu hilanglah Nabi dalam jiwa umat Islam. Allah sebut, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam diri kamu itu adalah Rasulullah SAW. Maka akibat daripada itu, akibat daripada hilangnya Nabi atau matinya Nabi dalam jiwa umat Islam, maka umat Islam dibalakan dengan 4 bagai besar. Pertama, at-tamazzuq, iaitu berpecah. Kita berpecah, masing-masing taksub dengan jemaah kumpulan masing-masing. Masing-masing mengatakan lebih hebat daripada yang lain. Tak kira sama ada gerakan-gerakan Islam ataupun tarikat-tarikat sufi, ya? Masing-masing mendewakan syekh dia paling hebat, ketua dia paling hebat, guru dia paling hebat. Maka timbul pergeseran di situ, ya? Timbul perjauhan umat Islam dengan sebab perpecahan tersebut. Kerana apa? Ketua mereka, syekh-syekh mereka, ikutan mereka telah masuk dalam jiwa mereka. Akhirnya kita lemah, mereka lemah. At-tamazzuq. Yang kedua, umat Islam diserang oleh al-jahil, kejahilan. Sekalipun mereka memiliki ilmu Al-Quran yang maksum dan ilmu hadis Nabi yang terpelihara. Umat Islam baca Quran, tafsir Quran, tafsir hadis, tetapi mereka tidak mampu mencontohi Nabi SAW. Mereka
berbaluh, berkisar asal sunnah tak habis. Bak janggu, bak surban, boleh bak sunnah Nabi, sehingga mereka lupa sunnah-sunnah jauhar, sunnah-sunnah yang permata, sunnah yang mesti dipegang oleh umat Islam. Maka mereka bergolak, berpecah belah soal-soal sunnah-sunnah yang kecil. Maka benda remeh-remeh dibesarkan. Tak nak tahlil lah, tak nak selawat Nabi lah, bid'ah maulid Nabi, berbagai-bagai yang tipu di kalangan umat Islam. Akhirnya umat Islam di masa di situ mereka lupa di mana mereka sedang menghadapi serangan daripada Zionis. Yang kedua, jahil. Walaupun mereka baca Quran, walaupun mereka tafsir Al-Quran, walaupun mereka baca hadis Nabi, tafsir hadis Nabi, walaupun mengamal sunnah Nabi sekalipun, akhirnya mereka bercerai. Pecahnya hati umat Islam, maka mereka dikuasai. Baik kata Yahudi, Farik Tasuk, kita pecah kaum Islam, kita perintahkan mereka. Yang kedua. Yang ketiga, wahnul dha'fi, lemah. Umat Islam lemah, walaupun mereka memiliki kekuatan pemuda-pemudinya. Umat Islam lemah. Di mana saya? Di Malaysia, di negara kira. Walaupun ramai umat Islam, walaupun mereka memiliki kekuatan pemuda-pemudinya, tapi tidak membantu mereka. Mereka hanya melihat saja umat Islam yang lain disiksa, diazab, dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Bahkan umat Islam sendiri membunuh umat Islam. Sebab mereka lemah. Mereka tak mampu untuk menghadapi serangan daripada musuh Islam. Bahkan tangan-tangan mereka membunuh umat Islam. Itulah kata Zionis, damirul muslimina bi aidil muntasibina ilaih. Kita musnahkan orang Islam di tangan orang Islam itu sendiri. Itulah rancangan Zionis. Yang keempat, wahsyatul fakhr. Wahsyatul fakhr, iaitu mereka hina fakir, kefakiran yang menghinakan. Sekalipun umat Islam memiliki khazanah bumi yang banyak. Tengok semua Islam, Allah berikan kelebihan, minyak semua ada. Brunei kecil pun ada minyak boleh hidup. Itu adalah berbagai sumber. Tetapi hina umat Islam mengendeng dengan yang bukan Islam. Umat Islam mengendeng dengan yang bukan Islam. Umat Islam meminta perlindungan dengan yang bukan Islam. Kalau dulu Rusia atau Amerika, sekarang Amerika apa-apa pun minta tolong yang sana dulu, yang sana okey lah. Mana kita tak mampu bergerak, kita tak mampu membentuk kekuatan. Kenapa? Kerana Nabi telah hilang dalam jiwa mereka. Sedangkan Allah Taala jelaskan Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai saksi. Nabi sebagai saksi. Kalau tak faham kita tahu dah teruskan saksi apa sebenarnya. Syahidan wa mubashiran wa nadhira, dan sebagai pemberi kegembiraan kepada yang beriman dengan Allah Taala. Wa nadhira, dan sebagai pemberi amalan. Wa da'iyan ila Allah biiznih, dan sebagai penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya. Ini peran Nabi semasa Mekah Madinah dahulu. Wa sirajan munira, dan Nabi sebagai lampu yang menerangi dalam jiwa kita sekarang ini. Maknanya dia masih berperanan. Kita perlu pada Nabi SAW. Tapi malangnya umat Islam, sebahagian segelintir umat Islam, bila kata mereka mengiklankan bimautin Nabi, mengiklankan kematian Nabi SAW dalam jiwa umat Islam, maka mereka apa saja berkaitan dengan Rasulullah SAW, sama ada kita baca selawat Nabi, sama ada kita buat maulid Nabi, ataupun kita membesarkan Nabi, semuanya bid'ah, semuanya syirik, semuanya merosakkan akidah. Sedangkan Allah Ta'ala membesarkan Nabi, sedangkan Allah Ta'ala mengutamakan Nabi. Kata Jibril alaihissalam, qalabtul masyriqa wal maghrib walam ajid khairan min Muhammadin.
Aku pergi ke timur, aku pergi ke barat. Falam ajid khairan min Muhammadin, tak aku temui seorang pun lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril alaihi salam. Jadi itulah sekalian, apa yang nak bincangkan kita ini ialah Nabi dulu. Kita wajib kenal Nabi. Kita wajib kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca sirah dia, sejarah dia semua, secara kehidupan dia dahulu ke Madinah, kita mesti kenal Nabi. Khasais an-nubuwah, keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak benda. Kita sekian mereka sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran Al-Karim Muhammadur Rasulullah. Sebab ayat itu Allah sebut wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ialah Tuhan arsala rasulahu, telah mengutuskan rasulnya bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk dan kebenaran. Bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, supaya Allah Taala menzahirkan Nabi. Itu balik pada Rasulullah. Supaya Allah Taala mengilahkan Nabi, supaya Allah Taala nak kenalkan Nabi 'ala ad-din kullih, di atas semua agama. Walaupun ada agama Majusi, agama Kristian, agama Yahudi dan sebagainya, tapi yang unggul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu sebut liyuzhirahu walladhi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah telah mengutuskan rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk wa dinil haqq, dan agama yang benar. Liyuzhirahu, supaya Nabi menunjuk, supaya Nabi menang di atas yang lain. Kalau orang kenal Nabi SAW, bila kita kenal Nabi SAW, bagaimana kita nak solat, bagaimana kita nak beribadat, bagaimana kita nak amal sunnah Nabi, kalau kita tak kenal Rasulullah SAW. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, supaya Allah Ta'ala menzahirkan Rasulullah, nak memperkenalkan Rasulullah, nak mengilahkan Rasulullah, nak mengagungkan Rasulullah SAW lebih daripada segala-galanya. Wa kafaa billahi shahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammadur Rasulullah. Baca qiraat dia baca wa kafaa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah, begitu. Wa kafaa billahi shahidan, cukuplah Allah sebagai saksi Muhammad itu adalah Rasulullah. Tengok. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita hidup beragama pada hari ini, hidup atas dunia pada hari ini, supaya kita kenal Nabi dulu. Jangan kita buat kerja benda ni kita lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ingat kita ni hebat, benar. Jangan kita ingat kita banyak sunnah Nabi kita buat, kita banyak ibadah solat, kita rasa kita boleh masuk syurga dengan senang-senang. Tidak. Kalau Nabi tidak mengizinkan, kita tak akan masuk syurga. Kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadis rawahu Ibnu Awanah, qala Allah Taala, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam hadis kursi, wa izzati wa jalali law salaku kulla tariqin wastaftahu kulla babin ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya habibi ya Muhammad. Allah telah bersumpah di sana, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, law salaku kulla tariqin, kalau mereka melalui setiap jalan, wastaftahu kulla babin, dan mereka membuka setiap pintu-pintu, ma fatahtu lahum, aku tidak akan buka buat mereka, hatta ya'tu khalfaka ya habibi ya Muhammad, sehingga mereka mendatangi di belakangmu wahai kekasihku wahai Muhammad. Hadis rawi Ibnu Awanah. Teruskan. Jadi kita kena ingat ada kaitan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada peranan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan kita. Yang kita kata Nabi itu tak ada tugas dia, tetap Nabi bertugas. Nabi tetap bertugas dengan kita. Baca satu hadis bahawa Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tu'radu alayya a'malakum fama wajadtu khairan syakartullah wa ma wajadtu ghaira zalik astaghfartullah alaikum. Tu'radu alayya a'malakum, dibentangkan amalan kamu kepadaku. Dalam ilmu menyebut kulla yaumi, setiap hari. Fama wajadtu khairan syakartullah, mana-mana amalan baik yang aku dapati kamu lakukan, aku bersyukur kepada Allah.
Wa ma wajadtu ghaira dzalik astaghfirullah alaikum. Mana-mana amalan buruk yang kamu lakukan, aku mohon keampunan Allah ke atas kamu. Itu peranan Rasulullah. Sehingga Nabi SAW menjelaskan hadis marwahu dalam kitab Dalail Nubuwah Imam Al-Baihaqi Hayatul Anbiya fi Quburihim. Dan satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam As-Sayuti, iaitu kitabnya Hayatul Anbiya fi Quburihim, hidupnya para nabi dalam kubur mereka. Nabi SAW menjelaskan, inna ilmi fil hayati ka ilmi ba'dal mamat. Sesungguhnya pengetahuanku semasa aku hidup sama saja pengetahuanku setelah aku diwafatkan. Mana apa di situ Rasulullah? Peranan Rasulullah tetap berfungsi. Dia tetap melihat, dia tetap mengetahui apa yang berlaku terhadap ummahnya. Rasulullah. Maka di sini Allah disebut dalam ayat saya baca tadi. Balik Allah telah mengiklan kepada kita. Wa kafa billahi syahidan Muhammadur Rasulullah. Cukup dah Allah sebagai saksi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kenapa? Supaya kita dapat kenal Nabi kita. Kalau orang Yahudi dah tahu dah, sebelum Nabi lahir pun dia dah tahu dah kitab mereka. Kenapa kita tak nak mai tahu Nabi SAW? Kenapa kita Nabi tu sakat tu je dah mengucap syahadat, beriman dengan Nabi, tapi tidak tahu kita, kelakuan kita, perangai kita tidak ikut Nabi. Atau tidak ada hati kita cinta Nabi. Kita kata kita cinta Nabi, berapa kali kita baca selawat Nabi ini? Boleh bilang dengan jari, kita tak boleh bilang dengan jari. Ataupun semata-mata kita baca dalam solat aja. Antara Imam Syafi'i, antara rukun solat ialah selawat Nabi. Tengok Imam Syafi'i, halusnya Imam Syafi'i menjadikan selawat Nabi salah satu rukun solat. Sebab apa kita tak selawat? Sedangkan selawat Nabi itu ialah irtibat zati, ikatan zat kita dengan Nabi SAW. Siapa baca selawat, teguh iman. Siapa berselawat, Allah beri kemudahan. Siapa berselawat, Allah beri ketenangan, Allah berikan kekayaan, Allah beri kemudahan dalam hidup. Kenapa selawat? Sebab irtibat, ikatan kita dengan Nabi SAW. Dia sebagai cahaya yang ada dalam jiwa setiap mukmin. Baik, itulah Allah memfardukan selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tengok, Allah dan malaikat sentiasa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi. Allah malaikat sentiasa berselawat ke atas Nabi ketika Nabi dijadikan. Sehingga hari ini dan sehingga hari kiamat, Allah dan malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai beriman, selawatlah kamu ke atas Rasulullah, wasallimu taslima, dan serahlah diri dengan sepenuhnya. Rasulullah. Kenapa selawat? Bila kita berselawat, bermakna di situ kita beriktibat, mengukuhkan ikatan kita dengan Nabi SAW. Dan hebatnya selawat dengan sekalian. Tapi kalau kata kita cerita Nabi, berapa kali selawat kita baca? Boleh bilang dengan jari, ataupun tak boleh bilang dengan jari. Tak wajib kan? Sedangkan patut jadikan satu amalan. Kenapa kita selawat Nabi? Sebab kejayaan Zionis tadi membuang Nabi dalam jiwa. Orang berselawat ni mana orang cinta, orang sayang. Orang sebut ni sebab dia sayang. Tak? Kita sayang bini sebut kan. Bini kita seingat anak dia pergi belajar, ingat sebut. Sebab apa sebut? Sebab sayang. Kalau kita kata kita sayang Nabi, selawat pun tidak, tak ada arti dalam sayang tersebut. Maka selawat ialah irtibat, ikatan. Bila kita mengikatkan diri kita dengan Nabi SAW dengan ikatan zati, kita panggil ikatan zati. Pada kita selawat, Nabi itu ada depan kita. Tak kira mengikut keadaan macam mana sekalipun, ikut masing-masing keyakinan. Bila kita berselawat, Nabi SAW dia menta'azimnya Nabi ada bersama kita. Nabi dengar apa yang kita selawat. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, satu hadis, dan tahu Nabi sebut, aksiru alayya salatan yawmal jum'ah aw laylatal jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alay. Qalu kaifa tu'radu alayka salatuna ya Rasulullah wa qad aramta. Qal inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Nabi sebut dalam hadis sahih. Dari Nubuwah Imam Baihaqi pun disebut di sana. Hadis tersebut
Ya. Aksirus salata alayya yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah. Perbanyakkanlah kamu berselawat kepadaku pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Malam Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alai. Kerana selawat kamu itu dibentangkan, diperlihatkan, disampaikan kepadaku. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu alaika salatuna wa qad aramta, wahai Rasulullah, bagaimana diperlihatkan, dibentangkan selawat kami kepadamu sedangkan engkau telah musnah. Maka kata Nabi SAW, inna allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan pada bumi ini memakan jasad para nabi. Jadi kita kena ingat, Nabi tu lain pada kita. Nabi tak sama dengan kita. Jangan kita perekeh Nabi, jangan kita menyamakan Nabi dengan kita. Jangan sekali-kali. Tuan sekalian, maknanya apa? Peranan Rasulullah. Bila kita berselawat, kita beriktibat mengikatkan diri kita Nabi SAW. Maka hasil daripada irtibat zati kita dengan Nabi SAW, Allah sebut Muhammadur Rasulullah wa kafa billahi syahidan Muhammadur Rasulullah. Dan cukup Allah sebagai saksi Muhammad itu adalah Rasulullah walladzina ma'ahu. Dan orang yang bersamanya. Siapa bersama dia? Mungkin sahabat, kita katakan sahabat itu sahabat Nabi. Maka Nabi kena sebut dalam hadis yang lain. Sahabat aku yang sebenar ialah orang yang datang selepas aku, tetapi mereka cinta sangat aku, banyak baca selawat kepada aku, banyak mana mengikatkan diri dengan aku. Itu dia habis sebut sahabat. Kamu ini sahabat aku. Nabi beritahu, Nabi kata, aku rindu pada sahabat aku yang datang selepas kamu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidakkah kami sahabat kamu? Maka kata Nabi, kamu memang sahabat aku, tetapi sahabat aku yang sebenar ialah mereka datang selepas aku, tetapi sangat rindu kepada aku. Mereka berselawat, mereka ingat pada aku, Nabi sebut. Maka bila kita berselawat Nabi, selawat, semakin banyak kita selawat, semakin tinggi darjat, semakin tinggi maqam, dan hubungan kita dengan Nabi SAW semakin terbuka rahmat Allah SWT. Maka hasilnya walladzina ma'ahu, orang yang bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang kafir. Tegas di sini bukan mana kita tunjuk kita ni hebat benar, atau nak tunjuk kita ni something, atau tunjuk kita ni bukan itu. Bukan kita sikap-sikap yang tidak baik. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang kafir, bermakna orang kafir tengok kita dah takut. Bagaimana sahabat dulu? Sehingga Nabi sebut dalam hadis, nusirtu birra'di masiratu syahrin. Aku diberi kemenangan sebulan perjalanan. Nabi dan sahabat nak menyerang satu kaum, satu kumpulan, satu negeri. Bulan apa aku serang kamu, bertabung Islam atau Bajiziah, dan menggeletar takut. Sebulan. Dan Nabi sebut nusirtu birra'di masiratu syahrin. Aku diberi kemenangan dengan sebulan perjalanan. Masa sebelum Nabi serang sebulan, negeri atau negara lain-lain yang Nabi sebut dah serang, mereka takut, menggeletar. Itu dia kata asyidda wal kufar. Teguh, hebat Islam dengan orang kafir. Tengok, hari ini berlaku apa? Adakah berlaku? Tak berlaku waktu itu. Orang Islam dibunuh, orang Islam dibunuh, orang Islam dibunuh. Kita tengok aja lah. Sebab apa? Itu hilang Nabi dalam jiwa. Maksudnya, itu kekuatan. Bila kita baca selawat Nabi, cerita Nabi, dia penuhi sifat akhlak Nabi. Asyidda wal kufar, tegas dengan orang kafir. Mana ada kehebatan umat Islam. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Allah sebut Al-Quran. Mereka lebih takut kamu. Wahai sahabat-sahabat Rasulullah, daripada Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun, sebab mereka tidak faham. Tersebut. Orang kafir tengok sahabat dia geruk. Tapi hari ini orang kafir tengok Islam geras macam. Tengok sebab apa? Kita kehilangan Nabi SAW. Asyidda wal kufar ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama umat Islam. Ini tidak ada ruhama. Kita sayangnya taifah kita saja.
kumpulan kita je, jemaah kita je. Tidak, kita mesti semua sedangkan Nabi arsalna rahmatil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutuskan engkau ya Rasulullah melainkan sebagai rahmat kasih sayang kepada seluruh alam. Jadi sekiranya umat Islam masih tidak dapat memecahkan halangan mereka supaya mereka sayang kepada seluruh umat Islam semuanya berlaku Muhajir dan Ansar, mereka tidak akan berjaya. Dia kata kita hebat sangat. Akulah jemaah paling hebat sekali Islam, tapi ni jemaah lawan Islam kita tak iktiraf dia. Itu salah. Sebab Nabi itu rahmatan lil alamin, rahmat Allah itu semua. Maka sifat sahabat Nabi SAW rahmatan lil alamin, ruhama bainahum, berkasih sayang di kalangan umat Islam. Ini kita pecah belah. Hakikatnya berlaku begitu tuan sekalian. Hakikatnya berlaku begitu. Kita dah langgar kata Nabi SAW. Kita dah langgar ingatan Nabi SAW. Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim adalah saudara Muslim. La yazlimu, wa la yaqtulu, wa la yakhzulu, wa la yakzibun misbuk. Umat Islam, orang Islam, saudara sesama Islam. La yazlimu, tidak boleh dia menzalimi. Wa la yaqtulu, tidak boleh dia membunuh. Wa la yakhzulu, tidak boleh dia menipu. Begitu disebut. Apa berlaku pada ini? Semua kita langgar. Semua kita langgar. Sama ada kita bunuh sama sendiri, kita menipu sama sendiri. Tengok. Itulah larangan Nabi SAW. Kenapa boleh berlaku? Kerana Nabi tidak ada dalam jiwa kita. Maka kita tidak ada rahmat kasih sayang di kalangan umat Islam. Kalau masih tidak akan sayang sebagaimana Muhajir Ansar, kita tidak akan berjaya. Kita ni tengok je orang dibunuh ataupun kita fitnah sama sendiri. Ini tuan-tuan sekalian, pahala besar, masalah besar kita pada hari ini. Tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang di kalangan Islam. Itu sifat yang kedua akan dimiliki kalau kita irtibat dengan Nabi, ikatkan diri dengan Rasulullah SAW. Tarahum ruk'an sujada, sifat ketiga kita akan miliki. Nak bina anak kita tuan sekalian, jangan rasa kita akan bina. Tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka rukuk sujud. Tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka rukuk sujud. Maknanya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Solat, contohnya solat lah, rukuk sujud. Berapa ramai anak kita tak solat? Kita tahu sendiri. Janganlah saya buat semalam kan. Beramai yang kita solat. Saya buat program, banyak program yang saya buat, Masya Allah. Kalau anak Islam 500 orang program kita buat, berapa orang yang solat? Tak sampai 30 orang kat sana. Siapa solat? Adalah juga 30 orang. Yang lain tak solat. Ada solat jarak, ada solat subuh saja, ada solat asar saja, ada solat setahun 2 kali. Itu je solat. Ya. Di mana silap tak silap? Sedangkan solat itu hubungan kita dengan Allah. Perakuan kita adanya Allah Ta'ala. Perakuan kita ini hamba Allah Ta'ala, tak sanggup sujud pada Allah Ta'ala. Sedangkan itu sifat yang kita mesti miliki. Solat kita ini, kita solat, semua orang solat. Saya solat, tuan-tuan solat, dah lama solat. Pernah kita lihat berapa kualiti solat kita? Start daripada mula kita solat Allahu Akbar, kan? Sampai habis rukuk solat yang ke-13, kita tengok solat kita. Kita perhalusi ke solat kita. Aku dah solat dah. Apa lagi? Dah solat dah. Tadi dah solat Allahu Akbar, ya wayam, pergi malam-malam. Kan? Yang merayap. Kenapa? Tidak ada solat baginya. Dia tak cuba mengkali satu persatu. Takbir itu macam mana? Takbir yang sebenar. Niat tu macam mana pula? Tengok kan? Baca Fatihah tu macam mana? Semua kita baca Fatihah kan? Kita baca, Allah baca Fatihah lain, kita baca Fatihah lain. Tak belajar. Maka kena belajar. Setiap rukun kita buat, kena menghalusi satu persatu. Ada takbir, berbagai takbir. Allahu Akbar. Sah ke tu? Ada pula tak bunyi? Allah saja. Akbar saja. Ada ba,
Tengok. Jadi benda beracun ni kena perhati tuan sekalian. Itu solat. Sedangkan ia salah satu elemen yang bentuk kekuatan umat Islam. Tarahum ruka'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk sujud. Membina umat Islam dengan solat itu sendiri sebagai satu disiplin utama hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bertahu nafadlan minallahi wa ridwana. Yang keempat, mencari kurniaan Allah Ta'ala, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Maka sifat keempat umat Islam, bila dia mengikatkan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan memiliki sifat untuk membentuk kekuatan umat Islam. Bukan kata tiada perubahan daripada sehari ke sehari, tahun ke tahun, umat Islam akan berubah. Mana bentuk pada satu kekuatan umat Islam, dari segi kehidupan dia, dari segi ekonomi dia, dari segi pendidikan dia akan berubah daripada kurang menuju kepada lebih baik dan sebagainya. Itu hasil daripada irtibat Muhammadi. Ikatkan diri kita dengan Nabi SAW dan orang ini orang yang banyak selawat Nabi SAW. Ya, Tuhan disebut zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Kita disebut dalam kitab Taurat. Wa masaluhu fil Injil, disebut kita Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu. Berarti biji yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, membesar. Fastawlagha fastawa ala suqi, tegak ranting pokok tersebut, berbuah hasilnya. Yu'jibu zurra, menghairankan penanamnya, mengagumkan Rasulullah. Inilah umatku, besar macam pokok durian. Kan sebatang pokok durian tegak 30 tahun tak mati, buahnya hasil yang baik, tuan yang dapat rasa, orang lain pun dapat rasa. Inilah ummah. Tuan sekalian, ya, Tuan sebut dalam Quran Karim, inilah ummah yang kita nak. Jadi kita kena jadi ummah, kawan kita kena jadi ummah, jiran kita jadi ummah, anak kita jadi ummah. Bagaikan sebatang pohon yang membesar, berbuah, manis, kita boleh rasa, jiran boleh rasa. Ini manfaat umat Islam kalau betul-betul dia berirtibat mereka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawlaza fastawa ala suqis. Diberi melakukan tunahnya, membesar, tegak rambut ke atas. Yu'jibu zurra, menghairankan penanamnya, itu Rasulullah. Atau mengagumkan ibu bapa anak aku jadi seorang doktor hebat, doktor yang bermanfaat kepada Islam. Itu nak bina umat. Sekali disebut dalam Al-Quran Karim. Jadi benda macam ni kita kena ambil tahu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sentiasa lihat. Dan Tuan sebut ayat tadi saya sebut tadi, syahidan, Nabi menyaksi. Maksudnya setiap saat Nabi lihat apa yang kita buat. Kita kena tahu di mana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam gembira dengan kegembiraan kita, Nabi berduka dengan kedukaan kita. Kata ulama di masa itu disebut dalam kitab dia kan, di mana umpama Nabi dengan umatnya seperti gusi dengan gigi. Dan sakit gigi, gusi pun sakit. Dan dia pesan pada semua, maka begitulah suka duka kamu, aku yang merasainya, Nabi SAW sebut. Tuan sekalian, jadi kita kena ingat, betul kata As-Sayyid Abu Abbas Al-Mursi, ma ghaba anni Rasulullah tarfata ain, walau ghaba anni Rasulullah SAW tarfata ain a'dadtu ghairal muslimin. Kata Sayyid Abu Abbas Al-Mursi, Allah Ta'ala besar, dia ada makam di Mesir, tidak pernah hilang dariku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesaat pun. Walau ghaba anni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tarfata ain, kalau hilang dariku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekelip mata sahaja, sesaat sahaja, a'dadtu ghairal muslimin, aku anggap aku dibuka oleh Islam. Tengok hati seorang wali Allah, orang yang beriman dengan yakin Allah Ta'ala tidak pernah hilang dirinya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teruskan. Jadi benda ni nak dibentuk anak-anak kita, diri kita kena jadikan Nabi SAW melebihi daripada itu. Jangan kita mengambil yang lain daripada Rasulullah. Tak kira siapa sekalipun datang dunia ini, tidak ada lebih daripada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Masuk kan? Wahai mereka beriman,
jangan kamu dahulukan yang lain daripada Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Maksudnya Allah SWT Al-Quran Karim, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada segala mukmin, daripada diri mereka sendiri. Kenapa nak bicara yang lain? Walaupun hebat mana sekalipun, alim mana sekalipun, tidak lebih daripada Nabi SAW. Maka kita berhubung dengan Nabi. Sentiasa ada ikatan kita dengan Nabi SAW yang perlu kita faham. Jadi kitab ini tuan sekalian baru diterjemahkan, tidak dimurnikan lagi. Daripada kita Arab, kita akan bincang kitab ini. Tuan nak boleh putus setiap lah. Saya ni bukan putus setiap yang saya punya ialah habis orang bagi yang lain. Aku benar kan. Tapi intipati kita akan bincangkan. Di mana di sini kita akan bincangkan nanti sebelum kita ini bertahun lagi dulu ni. Kalau saya tak berhormat, kita tebal-tebal sangat, tak habis-habis. Kan? Tak usah tebal-tebal sangat ni, dia macam seorang kat rumah untuk buat tidur. Masalah tidur habis tengok 2 minit dah tidur lah. Kita panjang-panjang, dia tak habis tau. Kita yang umur dulu kan. Baik kita ada PDP itu senang, cepat habis. Saya mengajar kita hikam yang nipis tu, tak hikam yang Melayu terjemah tu. Saya mengajar 8 tahun baru habis. Tapi suruh kita Arab lah, sebagai hidup dia kan, nipis dia lah, kita ambil gini lah, tak hikam. Mulaikan hikam tu, juga Allah asalkan jadi 8 tahun. Saya mengajar di Kelang, saya mengajar di Kak Bangil, satu tempat di Surau Istiqamah Bangil. 8 tahun habis. Ada kes sama macam 8 tahun juga habis. Lama je, padahal dia pendek-pendek hikmah dia kan. Tapi sungguh menarik perhatian seperti perjalanan seorang wali Allah Ta'ala dalam hidup kita sebagai hamba Allah SWT. 8 tahun. Betul lagi ni. Tapi dia kalau baca kejap jadi itu sirah ni cerita je banyak kan. Cikgu-cikgu sejarah dia mengajar ni. Kan? Itu dia. Tapi saya akan mulakan kita ini dulu. Tuan boleh di mana nanti kita akan bincangkan, saya tengok tajuk ya. Ia berkaitan dengan keunikan zat Rasulullah alaihi salawatullah. Kita akan bincangkan mana zat Nabi. Tersebut Nur Muhammad misalnya. Allah tak percaya pun ni. Allah tak percaya sebut Nur Muhammad ni mengarut dia kata kan. Saya selalu berlawan dengan macam ni. Kan? Satu kali tu timbul seorang ustaz kat Rajang. Apa dia kata gila ni? Sedap dia gila terus. Janganlah kita bercakap tak ada ilmu. Orang bengok-bengok ni bila qiyamul lail sebut hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu nur Muhammad sallallahu. Baru dia nur Nabi. Apa sebut nur Muhammad? Dia orang bukan nur manusia biasa. Ni orang bengok-bengok mengarut bila disebut nur Muhammad buat qiyamul lail. Ustaz-ustaz kita juga tengok betul-betul dalam kitab. Tengok betul-betul. Satu ketika ada seorang penceramah kita di Indonesia dia hebat lah, dia keluar dalam TV. Dia jenama-jenama tinggi semua tu mahal lah betul. Ya. Dia sebut bila orang tanya dia nur Nabi, dia tak jawab. Dia ambil kata-kata orang lain. Saya pun dah geram. Orang tanya ustaz, kenapa ustaz tak jawab? Kenapa pandangan yang tidak betul daripada sunnah wal jamaah? Dia tak jawab. Saya pun geram sangat pada dia. Saya jawab balik. Saya datangkan 40 buah kitab bab nur Nabi sahaja. Ni zat Nabi bab nur Nabi nanti. Nur Nabi tu macam mana? Kitab-kitab muktabar, kitab Arab saya datangkan. Kitab-kitab turas, kitab-kitab Jawi ada disebut. Kitab Arab banyak lah. Kitab-kitab tafsir, di Kuala Lumpur kitab tafsir. Saya datang ke hujung. Saya ke hujung usaha apa cari sendiri ustaz betul tak betul. Kitab yang terkini baru terjemahkan 2 tahun lepas daripada seorang mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, diterjemahkan. Ada lagi kitab Al-Bayan itu, dia cerita bab nur Nabi. Betul ke tak betul? Jangan kata mengarut, jangan kata Syiah. Kita tak tahu, itulah masalah kita. Kita bermusuh dengan diri sendiri. Orang jahil ni musuh diri sendiri. Dia tak tahu, dia kata tak betul. Dia kata orang lain tak betul. Kan? Sedangkan dia tak betul sebab dia jahil. Akan bincangkan sekali. Itu saya sebut tadi. Sebelum kita bincang, kita kenal Nabi. Biar kita letak Nabi tempat yang sebenar. Tak maaf.
Saya ambil sejarah tadi, saya letak belakang. Kalau ikut guru saya, dia tak bagi duduk di apa ni? Ni banyak Nabi kan? Kamu kata kamu sayang Nabi, kamu kata kamu suka pergi Madinah ziarah Rasulullah, tapi tiba-tiba kamu tak kamu ada kau pijak dalam solat. Baik banyak sedang tak ada gambar masjid dah. Ini nak terang-terang Zionis. Kita kata saya Nabi terpijak. Kita tahu dah lambang di mana di situlah istana Rasulullah. Tiba-tiba terpijak dengan kaki. Minta maaf tak tahu itulah yang saya ingat. Amir saya pun cakap mesti Rasulullah SAW amat perhati pada macam itu. Banyak benda sekalian kita tahu kita jadi ayat pada Zionis. Misal tafsir Al-Quran Al-Karim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu. Katakanlah wahai Muhammad. Itu salah tafsir macam itu. Allah tidak pernah sebut dalam Al-Quran Al-Karim wahai Muhammad. Ada kita tengok. Siapa kata ada Tuhan panggil Nabi Muhammad SAW dengan wahai Muhammad, saya nak bagi RM1 lagi juga. Okay. Semua. Mana dalam Quran Allah panggil Nabi ya Muhammad? Ada. Tiba-tiba kita tafsir ayat tadi, Qul huwallahu ahad, qul ya al-kafirun. Katakanlah wahai Muhammad. Itu salah tafsir. Tafsir itu Zionis. Sahabat-sahabat Nabi SAW disebut Nabi ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Bukan ya Muhammad. Nabi-nabi lain tersebut dalam Quran ya Musa, ya Zakaria, ya Adam. Nama-nama Nabi sendiri. Tapi Nabi Muhammad SAW telah disebut nama Muhammad ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Allah tak panggil nama dia. Sebab apa? Allah cinta Nabi. Dan dilarang sama sekali kita panggil Nabi Muhammad dengan panggil nama dia. Panggil. Kalau cerita tak apa. Muhammadur Rasul itu cerita dalam bentuk ikhbariyah. Tapi ya Muhammad tidak disebut dalam Quran Karim. Allah disebut ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, Yasin. Saya bertelaga dengan seorang Arab Morocco. Saya kata Yasin ialah nama Nabi. Tak, dia kata mana Yasin nama Nabi? Bengong betul Arab. Kemudian bengong tak erti bahasa Arab. Murah Arab pun tak faham. Yasin tu ya Muhammad. Masuk dalam tu Yasin, ganti diri Nabi Muhammad SAW. Tuan sebut nama Yasin, kita sebut Yasin. Sama sebenarnya Yasin. Sin tu makna isyarat pada ya Sayyidas Sadat, wahai tuan segala tuan. Itu dia. Okey, Yasin. Yasin sebab itulah ulama bila kita baca Yasin, Yasin berhenti sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa sabu wal Quran al-Hakim. Beradab dengan Nabi. Dalam Quran Allah tak panggil ya Muhammad sebagaimana Allah panggil Nabi-Nabi lain. Ya Ibrahim, ya Yahya, ya Zakaria, ya Adam ya Musa, ya Yahya, Isa. Tapi yang mengatakan dia bahkan dia larang sama sekali. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da. Jangan kamu panggil Rasulullah itu seperti mana kamu panggil sesama kamu. Dan berlaku pada ini satu ketika datangnya Arab Badui jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui orang kampung. Datang Nabi kena hajat. Sampai dekat rumah Nabi dia panggil, "Ya Muhammad, wahai Muhammad keluar. Wahai Muhammad keluar. Aku nak jumpa kamu." Kasar. Orang tidak buat nak. Maka tu ayat Al-Quran Al-Karim itu. Sahabat dia tak nampak lah. Bagi nampak lah. Sebab sahabat tak pernah panggil Muhammad. Dan sahabat-sahabat panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Apa-apa yang maknanya tidak panggil nama Rasulullah itu sendiri. Maka bila Arab terdapat jumpa Nabi SAW, dia berjawab, "Ya Muhammad, wahai Muhammad keluar, wahai Muhammad keluar." Dia panggil dah. Buat ayat Al-Quran Karim, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai mereka beriman, jangan kamu tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Tak ramai penceramah ustaz panggil ya Muhammad, ya Muhammad. Saya main tak sedap benar dengar itu. La
tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kamu nyaringkan dengan kata-kata. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti mana nyaringnya setengah kamu. Antahbata a'malukum, kelak akan gugur amalan kamu. Wa antum la tash'urun. Atas lagi, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya mereka yang manggil namamu wahai Rasulullah di sebalik rumah kamu itu, di sebalik bilik rumah kamu itu, aksaruhum la ya'qilu, itu orang bodoh. Kita kena kenal Nabi dulu. Maka kalau kita tafsir qul huwallahu ahad, qul ya al-kafirun, katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah wahai Nabi Allah. Itu dia tafsir yang tepat. Ingat tu, salah satu program Yahudi. Jadi nak tahu tadi lah. Kita kata saya nak pijak. Sebab syaklu, bentuk kerangka. Kita tengok, tahu dah, oh ni majlis Nabi. Dan nak maaf lah, promosi dah. Kita tengok apa ni? Budak-budak tahu, oh ni majlis Nabi kan? Bukan kata majlis Hasanah ni. Majlis Hasanah ni? Bukan majlis Hasanah kan? Biasa kan ibu kan? Ni majlis Nabi. Budak kecil tengok majlis Nabi. Mana nampak di situ masjid Rasulullah, di situ adanya Rasulullah. Kita ziarah Madinah semata, bukan ziarah Madinah semata-mata. Kita ziarah Nabi. Yang orang tak reti faham ni, sampai dia tak nak pergi ziarah Nabi. Ada sesuatu tak ayah ziarah Nabi. Ziarah, ada pendapat di kalangan orang yang tak berapa nak faham. Bahasa yang mudah tu, ada bahasa kasar saya guna. Dia kata kalau kita buat jahat, kita buat dosa, pergi majlis Nabi, semayang banyak-banyak. Itu tak cerita. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, la tashuddur rihala illa ila salasi masajid. La ila salasa masajid. Tidak boleh kamu bermusafir melainkan 3 masjid saja. Maknanya dia suruh kita pergi je lah. Masjidil Haram ni kata. Itu Makkah. Semua nak Makkah kan? Sebut je nak pergi. Tak nak pergi. Semua nak pergi. Buat umrah, buat haji. Sebut je nak pergi kan. Kalau duit tiap-tiap hari nak pergi. Nak semayang sana kan. Sebab Nabi dia sebut. Masjidil Haram pertama. Yang kedua, wa Masjidil Aqsa. Yang kedua Masjidil Aqsa, kiblat pertama orang Islam. Wa masjidi hadza. Wa masjidi hadza. Kenapa faham? Masjid aku ini. Kenapa Nabi sebut masjid aku ini? Wa masjidi, tu kenapa tu? Ibn Hajar Al-Asqalani sebut, Ibn Hajar Al-Haytami sebut. Kenapa masjidi hadza? Masjid aku ini ditambah dalam masa ia nisbah di situ. Wa masjidi hadza, masjid aku ini kan nisbah Nabi ada di situ. Maka ulama letak sini, ziarah Nabi itu adalah wajib, penting. Maka silap dalam mengatakan kita kalau buat dosa waktu pergi majlis Nabi semayang banyak-banyak. Itu salah. Pergi mengadu dengan Rasulullah dulu. Apa-apa pun. Tuhan sebut dalam Quran Karim. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uk. Jelas lagi ayat. Tapi orang tak ambil pandang kan. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uk fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Walau annahum izzalamu anfusahum, kalaulah mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, buat dosa, buat jahat dan sebagainya, ja'uk, mereka datang kepada engkau wahai Rasulullah. Kaf tu dalam bahasa Arab memberi arti waktu hidup. Baca assalam sebaca tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kenapa tak baca assalamu alaikum? Assalamu alaihi. Maknanya Nabi ada tempat. Itu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaf tu dalam bahasa Arab khitab lil qarib. Maknanya kita tujukan pada orang dekat itu. Dan kaf tu lama kehidupan. Engkau tu orang di sini, bukan dia, bukan mereka. Kaf tu assalamu alayka tu dia di situ. Sebab Al-Quran Karim, wala annahum izzalamu anfusahum ja'uka
Sekiranya mereka melakukan kezaliman, kesalahan, dosa, mereka datang kepada engkau wahai Rasulullah. Fastaghfirullah, lalu mereka mohon ampunan Allah. Wastaghfara lahumur Rasul, dan Rasul pun mohon ampunan untuk kamu, untuk mereka. Lawanillah tawbah. Niscaya kau akan dapati Allah Maha penerima taubat dan Maha kasih sayang. Maknanya Allah terima taubat kita ni dengan Nabi. Kata sebuah yang lain, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohonlah ampun dosa kamu wahai Rasulullah dan untuk mukmin mukminat. Nabi nak mohon untuk kita. Ja'um itu pergi kepada Rasulullah, maka kita pergi ziarah Rasulullah itu. Bukan ziarah Madinah, ziarah Nabi. Semua faham di situ kan? Sebab ramai tak faham. Sehingga Nabi sebut dalam hilayah itu dari Ta'if, Nabi Marfu', Nabi sebut man hajjal bait falam yazurni faqad jafani. Siapa pergi ke Baitullah tetapi tidak ziarah aku, dia kasar dengan aku. Man zarani faqad wajabat syafaati. Siapa ziarah aku, maka haklah baginya syafaatku. Walaupun di Ta'if, tapi banyak hadis-hadis sokongan. Hadis yang baca tadi itu hadis sahih. La tashriha, tidak boleh menghafal tiga masjid dari itu hadis sahih. Maknanya kena faham di sini intipati daripada ziarah itu sendiri ialah ziarah Nabi, sebab Nabi itu sendiri. Islam itu akan bincangkan. Kemudian tak akan bincangkan bab sayyidah, tuan. Bab tuan, dengan tuan. Kita ada tuan. Atau bahasa mudah ialah sebut sayyiduna. Kalau orang tak suka sebut sayyidina, apa nak sayyidina kepada Nabi, dia makhluk biasa. Dia ni tak boleh kita sebut sayyidina jadi bin'ah pula. Allahu Akbar. Kita dah sekian taubat banyak-banyak. Siapa tuan kita? Kalau kita mati esok lah, kita nak cari siapa? Cari mak kita, ayah kita, untuk kita tak boleh semuanya. Tak boleh. Dalam Sahih Bukhari disebut ketika umat Islam di mahsyar menunggu perbicaraan, kita akan bincang satu-satu. Menunggu perbicaraan, matahari sejengkal di atas kepala, maka manusia pada itu mengeluh selama 40 tahun, ya Allah panasnya, ya Allah panasnya, tak tahan, mata sejengkal atas kepala. Maka yang lain dapat ilham, jom kita jumpa Nabi-Nabi kita. Pergi jumpa Nabi Adam. Ada kata, mana boleh, aku pun tak lepas. Aku nak cari kamu. Minta maaf lah. Nabi Adam kata kan, lebih kurang itu maksud hadis tadi Sahih Bukhari. Aku dulu Tuhan kata jangan hampiri pohon tersebut, aku pergi hampir makan buah lagi. Nak jawab macam mana kepada Allah Ta'ala kan? Aku tak lepas kamu. Minta maaf, pergi jumpa Nabi lain, pergi jumpa Nabi Idris. Jangan lepas aku kau. Bila Allah angkat aku naik ke langit, mereka buat patung aku pula. Tu dia, mereka sembah aku pula kan. Aku nak jawab macam mana tu? Pergi jumpa Nabi Ibrahim begitu. Akhir pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Jumpa Nabi SAW. Di mana Muaz bin Jabal pernah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, bila dah hari kiamat, macam mana jumpa kamu wahai Rasulullah? Maka Nabi kata, kamu nak jumpa aku pada 3 tempat. Pertama, di haudku, di kolamku. Yang kedua, di al-mizan, di timbangan. Yang ketiga, di as-sirat, di titian. Di situ aku tunggu kamu. Ada boleh jumpa, bukan senang nak jumpa, tapi orang baca selawat Nabi Muhammad, insya-Allah mudah bagi dia. Apa maksud Nabi sebut tadi? Kamu boleh jumpa aku di haudku, di kolam. Mana kolam Nabi? Mana kolam Nabi? Mana kolam Nabi? Itu kami dijelaskan dalam perbincangan mengenai berlakunya hari kiamat. Kat mana berlaku hari kiamat? Kenapa Nabi sebut hadis? Ma baina baiti, ma baina mimbarku, suatu lah. Wa baita Aisyah disebut. Dan rumah Aisyah, rawdatun min riyadil jannah, adalah taman-taman syurga. Wa mimbari ala haudi, mimbarku di atas kolam. Berlaku kat mana tu hari kiamat? Di situ. Tak kebincangkan nanti. Di situ berlaku. Di antara mimbarku dengan rumah Aisyah, rumah Aisyah maka ni sekarang lah. Rawdatun min riyadil jannah. Rawdatun tahu lah, Pak putih kan? Tiap-tiap putih rawdah. Itu yang asas benar situ. Tanah haras ni itu je.
Wa mimbari, mimbarku ala haudi, mimbarku di atas kolamku. Mana esok-esok bila aku kiamat esok, Allah luaskan tempat itu. Itu kata Amir Syekh Rasulullah. Allah luaskan tempat itu, istighfar Nabi di atas, di bawah mimbar Nabi. Di situ Nabi tunggu. Di situ adalah hadis bila Muaz berjabatan Nabi SAW. Wa Rasulullah, mana aku jumpa kamu esok di masyarakat esok. Maka Nabi kata, kamu dijumpa aku di haudku, di kolamku. Kalau tak di situ, kamu jumpa aku di Al-Mizan, di timbangan. Kalau tak di situ, kamu pergi ke As-Sirat, di titian, maka aku jumpa aku di situ. Ada siapa nak jamin? Jadi bila jumpa Nabi semua, sehingga Nabi SAW jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah tolonglah, tak tahan lagi, panas semua. Panas tu semua rasa. Kecuali yang dia dijamin oleh Allah Ta'ala yang 7 golongan tu aja. Yang Nabi lain tu kira kan? Dia bagian dia tu. Nabi Rasul tu memang dalam keadaan tu. Tapi ada 7 golongan kan sebelah hadis. Apa dia? Imam yang adil. Itulah. Wasyabun asyafi ibatillah, pemuda yang hidup pada kecil lagi beribadah kepada Allah. Lagi yang ketiga, ingat tak? Jangan tak ada salah satu. Nak ada salah satu tu. Semua tak ada berapa padahal begitu kan. Kan? Pemuda yang hidup berkecil lagi, dia beribadah kepada Allah. Mana kecil-kecil terlatih solat baik sehingga pemuda ini bagus jadi kan. Itu dia harapan boleh harus dibuat dengan arah Allah Ta'ala di masyarakat. Yang ketiga, pemuda yang dirayu oleh seseorang, yang dirayu oleh perempuan yang cantik, mengajak dia maksiat, dan dia kata ini akhafullah, takut kepada Allah. Yang lain orang lebih banyak ni kan, suami tak ada bahaya, hati-hati kan. Jadi cuba menggoda seorang lelaki, ini akhafullah, takut kepada Allah, tak buat maksiat. Yang keempat apa lagi? Keempat, tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu. Bagi masuk lagi ya, saya ingat matahari. Mana banyak sedekah, orang banyak sedekah, orang tak fikir dah. Kita itu cuma banyak duit bagi je lah. Saya semua nak tengok ada seorang kat taman saya kan, dia orang paket dah, dapat duit paket, dia beli beras, susu, berkaitan dengan tu lah, gula, dia bagi ke orang susah kan. Tiap-tiap pun dia bagi. Itu duit banyak kan, duit paket pun banyak, mungkin dia 4,000 sebulan. Nak bagi tu pun berat. Tapi orang bersedekah ni itu dapat naungan arasy Allah nanti. Yang kelima lagi, rajulun yazkurullah khaliyan fafadat ainah, lelaki yang berzikir mengasihkan diri, duduk dia diam. Itu ni buat sekarang. Waktu asar tu ada lagi datang awal-awal si waktu murid tu, setengah jam murid duduk surah ke masjid, duduk zikir. Atau bangun malam, bangun solat, bangun kucing ya, bangun solat, bangun tu semayang zikir, subhanallah, astagfirullah, mengalir air mata dia, maka dia buah nama arasy Allah. Dua orang yang bersahabat berjumpa, cinta kerana Allah, sayang kerana Allah, jumpa ya Allah sayangnya, berpisah sayang kerana Allah Ta'ala, duduk dapat tempat di bawah arasy Allah Ta'ala. Dan asal bisa kumpul Jadi itulah cerita. Itu dapat naungan arasy. Tapi yang lain kena jengkal dah kepala, gelap dah kalau tak kan. 40 tahun dah disebut, 40 tahun Melayu panasnya. Bila pergi Nabi Adam kata aku tak lepas. Nabi dia kamu tak boleh jamin kamu. Nabi Ibrahim pun tak boleh sekali yang jumpa, sehingga Nabi Muhammad SAW dia jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah tolonglah kami dah tak tahan, cepatkanlah hisab ya. Nabi kata ana laha, aku yang berhak. Tak ada seorang beri syafaat pun. Siapa tuan kita tu? Kenapa ada orang siapa disebut Sayyiduna Nabi tu tak boleh? Salah, dia kata bid'ah, saya tak tahu macam mana lah orang macam ni. Dia tak ada buat, tak apa, tak kisah. Tapi janganlah kata kami bid'ah pula sebut Sayyiduna. Ibn Mas'ud pernah berkata, adalah kamu sebut Nabi kamu yang paling terbaik, lafaz yang paling terbaik, Allahu Ta'ala Sayyidina Maulana Muhammad, sebut je lah. Sebab dia tuan kita terus sekarang. Siapa nak jamin kita? Adakah solat kita banyak, amalan kita banyak, boleh jamin kita? Tak. Nabi tak mengizinkan, tak lepas. Nabi tunggu, dia serat Nabi tunggu seorang-seorang umat dia. Ingat tu,
Kalau kita selepas dengan amalan kita, solat kita banyak, haji kita sudah 10 kali, umrah kita 1000 kali, kan? Barulah, lepaslah. Tak akan lepas tanpa Nabi. Apa lagi bermusuh dengan Nabi? Maka kita perlu pada tuan kita. Sehingga berjumpa Nabi SAW di masa nanti, ana laha, ana laha, ana laha. Buat apa nak berhenti? Saya ni pukul 10, oh, tak berhenti lagi. Sekali tu berhenti, ya, kata orang-orang sikit. Nabi kata, ana laha, ana laha. Lalu Nabi pun sujud pada Allah Ta'ala. Dengan sujud, dia tak pernah dia ucapkan tasbih puji Allah Ta'ala, yang tak pernah dia sebut sebelum ini. Maka kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta. Ya wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberikan. Ishfa' tu syafa', beri syafaat kepada kamu akan diizinkan beri syafaat. Maka Nabi beri syafaat. Tapi malangnya tu Islam tak percaya bersyafaat Nabi. Tak apa, tak percaya sudah. Nabi sebut dalam hadis, man lam yu'min bi syafaati fala syafa'ata lahu. Siapa tak percaya dengan syafaatku, tidak ada syafaat bagi dia. Maksudnya, tengok, Sayyiduna akan bincangkan, dia tuan kita dunia akhirat. Ana sayyidun nas, ana sayyidul adam. Dia sebut yaumal qiyamah, ma min nabiyyin hatta adam faman dunahu illa tahta liwa'i yaumal qiyamah. Aku adalah tuan manusia di hari kiamat. Mana-mana Nabi sehingga Nabi Adam sekalipun, semua berada di bawah bajiku di hari kiamat. Wala fakhru, bukan aku nak bangga-banggakan. Dia kena ingat, tak kenal dulu. Tak guna baca surah Nabi, tak kenal zat Nabi siapa Nabi. Mereka dalam bincangkan za'amah Nabi, jaminan Nabi. Macam jaminan Nabi, Nabi sentiasa jamin. Nabi sebut satu ketika hari Nabi SAW, aku tengok umat aku nanti, dia mengesok-ngesok di atas tiang sirat. Hampir-hampir jatuh dah, mengesok, oh lain terbang sana, terbang sini, kan? Ada lalu macam kilat, ada macam kuda, ada berlari, kan? Hebatnya. Ada mengesok, tak larat dah. Tiba-tiba datang selawatnya, mengambil dia, melepaskan dia daripada sirat sehingga bawa ke syurga. Baru selawat. Tengok dari sahabat, banyak ada hadis tersebut yang kita kena bincangkan balik. Kemudian kita akan bincangkan penjagaan Allah bagi Rasulullah, bagaimana Allah jaga Nabi, Allah kawal Nabi, Allah pelihara Nabi. Siti tidak helah siapa ni hina Nabi, nak kutuk lain kutuklah. Tapi ingat Allah laknat dunia akhirat. Lilladzina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fil akhirah. Orang yang hina Nabi Allah laknat dunia akhirat. Kuatlah, jangan heran. Nak kata pikatlah lah. Tapi ingat Allah belah dari dunia ni. Akan bincangkan. Kita akan bincang wasilah dan syafaat Nabi. Wasilah, bertawassul dengan Nabi perlu. Kenapa kata tak boleh tawassul? Syirik bin'ah dekat mana? Ini bukan pada Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi dah sebut dalam hadis, sallallahu alaihi wasilah, minta kepada Allah supaya aku jadi wasilah kamu. Kita baca doa bahasa tu apa doa? Ati senamani wasilah, tu apa tu? Wasilah tu hadis sahih tu kan? Ada jaminan, ada benda, 4 benda di situ di masyarakat esok. Kita akan bincangkan wasilah, syafaat dan sebagainya. Okey, kemudian akan bincangkan keagungan Nabi. Agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Nabi boleh naik atas wa huwa bil ufuqil a'la. A'la tu kat mana? Kita selama orang cerita je sampai satu muntaha, tidak Nabi jauh ni. Sampai satu muntaha saja. Jibril kata, ya Muhammad taqaddam. Jawab, pergilah, ada garis hijab nur. Hijab tu cahaya, bukan hijab dinding ni. Ya Muhammad taqaddam. Muhammad taqaddam. Law taharraktu lahtaraktu. Jibril kata, wahai Muhammad, pergilah kamu. Kalau aku selangkah, pasti aku terbakar. Silakan Jibril percaya. Nabi itu siapa? Nabi naik lagi atas lagi. Subhanallah wa huwa bil ufuqil a'la. Nabi duduk di ufuk yang tertinggi. Ufuk yang ada 4 ufuk. Ufukil a'la, kisah langit yang ketujuh naik ke atas. Ufukil a'la. Pada langit ketujuh ke bawah, dia buka ufukil mubin. Lepas ufukil mubin sampai langit yang pertama atas, naik pertama ke atas ufukil a'la. Lapisan langit pertama sampai lapisan bumi yang ketujuh, ufukil adna. Kedudukan tersebut. Itu bincangnya. Tapi bukanlah kita ni, kita satu lagi mengenal Allah. Kita tahu Nabi itu wa huwa bil ufuqil a'la tasbu. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw anna, cerita Isra Mi'raj.
dijaga orang cerita kan. Lagi nak panggil macam cerita Islam Perak cerita benda lain. Direct selling apa cerita kan. Mana Nabi? Tak pernah Nabi tu sekali. Boleh tak ceritakan nama Nabi, nama Rasulullah? Nama Rasulullah tu hebat nama Rasulullah SAW. Tak bincangkan istimewa Rasulullah dengan para Nabi lain. Tak bincangkan wujud dan unik Rasulullah. Tak bincangkan ilmu mutlak Nabi SAW. Ilmu mutlak Nabi. Ilmu mutlak Nabi. Jangan kata Nabi bila dan Jibril sampai wahyu dia tahu. Tak, silap. Silap. Wahda hajar Nabi lebih bertu. Allamal Quran, allamal insana ma lam ya'lam. Allama itu mana Allah telah ajar engkau wahai Muhammad Al-Quran. Allah telah ajar engkau. Allamal insan ma lam ya'lam. Allah telah mengajar Isa itu Nabi Muhammad SAW. Allah telah ajar Nabi. Datang Jibril, bukan kita Nabi tak tahu, Nabi dah tahu dah. Datang Jibril untuk menentukan ayat ini untuk ini, untuk ini. Lepas tu kita tafsir dengan tafsir. Selama kita terjemahkan Iqra' pun silap. Kami tasahihkan dengan guru Rasulullah sendiri. Iqra', bacalah. Selalu tanya, Iqra' ma ana biqari. Aku tak tahu baca, itu bukan terjemah tepat. Ma ana biqari bermakna apa yang nak aku baca. Nabi tanya Jibril balik. Jibril kata, Iqra', Jibril kan? Baca. Kata Jibril, ma ana biqari. Apa yang nak aku baca. Nabi dah tahu. Tapi kita tafsir lain. Ma ana biqari, aku tak tahu baca. Yusalah. Banyak kesilapan yang berlaku dalam tafsir tersebut. Sedangkan ilmu Nabi dah mutlak dah. Itu ada hajat Nabi seluruhnya. Kemudian kami bincangkan Rasulullah pemilik Al-Quran. Kenapa Allah sebut, Allah satukan Nabi dengan Al-Quran? Kana khuluqul Quran, kata Sayyidah Aisyah. Kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Kemudian kami kasih selawat pada Rasulullah itu sendiri. Bagaimana selawat tadi sebagai irtibat ikatan zat kita dengan Nabi sebagai tanda kecintaan dan kekuatan umat Islam. Jadi Islam Nabi. Sebagai mukadimah lah, insyaAllah saya akan gunakan buku ini dulu sebelum kita akan gunakan buku ini kan. Kita akan bincang Nabi secara detail yang tidak semua pun tak kira tidak semua, tapi biar kita kenal Nabi dulu. Sebab tak kenal maka tak cinta Nabi kan. Kalau kita ambil silsilah Nabi SAW. Jadi insyaAllah lah saya maaf yang banyak kalau cakap lebih yang penting kita bercakap pada Nabi SAW, jangan kita menipu Nabi ya. Siapa menipu Nabi, aku lah tempat dia. Saya pun takut dia jelaskan lebih begitu. Tak betul. Tapi apa yang saya belajar, bukan sekadar kita baca, tapi kita menerima secara dalam kinya daripada Rasulullah SAW. Semasa saya baca di Mesir, insyaAllah dah ya. Jadi maaf setakat itu, mudah-mudahan kita akan teruskan urusan kita ini. Kita kenal Nabi SAW, kita mahabbah cinta ke Rasulullah SAW. Nabi dapat jamin kita kan, kita dapat hidup di bawah naungan rayah Rasulullah SAW dunia akhirat insyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلها لنا ثباتا للسير على طريق المعية المحمدية المانعة تحت ظل راية الزعامة المحمدية الجامعة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في الدنيا من أهل معيته واجعلنا في الآخرة من أهل صحبته. اللهم اجعلنا في الدنيا من خواص حملة رايته واجعلنا في الآخرة من خاصة خادم حضرته. اللهم ارزقنا حبه وحب من أحبه في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا رضاه في الدنيا والآخرة. اللهم شفعه فينا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.